Okey, so kita sambung bincang soalan 8F. Okey, ada beberapa soalan yang saya pilih lah. Untuk 8F ni kita ada set square root of x tolak 1 perkan dengan x tambah 1 kuasa 2. Okey, so obviously kita akan menggunakan quotient rule lah. Kan? So yang mana yang atas ni akan jadi u. Okay, dan yang bawah ni akan jadi V. Okay, so basically untuk kita punya U, kita ada X tolak 1 kuasa 1/2. So bila kita nak differentiate, yang bentuk square root tu saya tukarkan dia kepada index lah. Jadi dia kuasa 1/2 sebab senang nak nampak untuk di-differentiatekan. Okay, dan V, obviously kita ada yang penyebut tu, iaitu X tambah 1 kuasa 2. Okay, so untuk U prime kita guna power rule, iaitu 1/2 X tolak 1 kuasa negatif 1/2 darab juga dengan hasil differentiate X tolak 1 tu, iaitu dapatlah 1. Okay, dan V prime sama juga, saya nak menggunakan power rule je, turunkan kuasa, salin balik dalam kurungan, tolak 1 darab juga dengan hasil differentiate yang dalam kurungan, iaitu 1. Okay, so lepas tu kita masukkan dalam quotient rule. Okay, so rumus kata apa? V U prime with U V prime over V square. Kalau yang apa nama ni, quotient rule yang V U prime dan U V prime ni dia tak boleh terbalik lah, sebab hubungannya tolak kat situ. Dan kalau produk rule tak apa, dia boleh terbalik. So dia tambah. Okay, so kita punya V U prime. So V saya ada X tambah 1 kuasa 2. U. Okay, bila saya tengok U prime, okay, saya nak tukarkan dia jadi bentuk yang macam ni, iaitu 1/2 set X tolak 1. Nampak? Bila kita dah siap differentiate ke semua yang kuasa 1/2 ke kuasa negatif 1/2 ke, kita tukar balik kepada bentuk square root. Sebab saya rasa, pada pendapat saya, itu lebih memudahkan untuk kita simplify. Okay, so minus with U V prime. So U kita ada square root of X minus 1. And then V prime kita ada okay, darab juga dengan X tambah 1 lah. Kuasa 1 darab 1 tu saya tak tulis. Okay, dan ini perkan dengan V square, iaitu kita ada X tambah 1 kuasa 2 kuasa 2 lagi. Okay, so apa yang saya baru buat ni adalah kita just je dalam rumus quotient rule. Apa dia? So ini V, so ini U, ini U, V prime. Cuba tengok balik. Dan bawah ni V square. Selepas tu barulah kita pilih macam mana nak. Okay, dalam situasi ini kena pandai baca dia. So saya nak ubah sedikit bentuk dia macam ni. X tambah 1 kuasa 2 perkan dengan 2 per X. Okay, tolak juga dengan 2 set X tolak 1 darab X tambah 1. Kita perkemaskan dia. Okay, bawah ni over, kita ada X tambah 1 kuasa 4 lah. Kan? Sebab 2 dah boleh, kita boleh darabkan kuasa tu. Okay, selepas itu untuk yang pengangka yang atas tu, kan, ini saya nak sebut dia sebagai pecahan, dan yang ini saya nak sebut dia sebagai bukan pecahan. Apabila kita ada pecahan dan bukan pecahan, kalau kita ada 1/2 tolak 5, kita akan samakan dan tolakkan dia. Kan ibarat ataupun kita cross multiply kan, 1 tolak 10/2. Nampaklah jawapan ni kan. So sama juga dalam situasi ni, saya nak cross multiply. Ini darab dekat sini. Okay, so kita ada, cuba fahamkan so kita ada
X tambah 1 kuasa 2 tolak juga dengan. Ini kita kena tahulah. Sebab dia adalah set X log 1 jumpa set X log 1. Kan? So set tu hilang lah. So kita ada sebenarnya 2 darab 2 tu 4. Okay, sekejap eh. So kita ada 4. Darab juga dengan X 1. Darab juga dengan X tambah 1. Okay. So perkan dengan jangan lupa per ni masih ada iaitu 2 set X tolak 1. Okay. Perkan lagi dengan kalau confuse banyak sangat per ini kita boleh tukar menjadi simbol bahagi. So jadi bahagi dengan apa? X tambah 1 kuasa 4 lah. Okay. So lepas tu saya nak biarkan dulu dia jadi X tambah 1 kat situ je. Then saya nak ni saya nak expandkan dia. Square tambah juga dengan 2x tambah 1. Okay. So kita tolakkan juga dengan 4 yang akan darabkan dengan ni lah. Ini dengan ni. Kan, so kita ada x square apa nama ni? Sekejap. Saya tukar. Okay, kita biar dulu. Okay, sekejap saya tukar. So saya nampak sini, ini ada x tambah 1 kuasa 2. Sini ada x tambah 1 kuasa 1. Dia ada faktor yang sama. Okay, so saya nak keluarkan. Kita faktorkan. Saya tulis kat sini. Kita faktor kuasa yang rendah. So maka tinggallah x kuasa 1 je sebab kita dah faktorkan 1 dekat luar. Tolak juga dengan x tolak 1 je yang tinggal. Boleh tak? Per dengan 2 set 1 dan per x tambah 1. Saya dah terbalikkan yang bawah ni jadi macam ni dan simbol bahagi darab. So bila kita simplifykan dia, okay, kita ada x tambah 1 kuasa 1 dekat luar. Dalam kurungan ni tinggal x tambah 1 tolak 4 tambah 4. Okay, so perkan dengan 2 set x tolak 1 darab dengan x tambah 1 kuasa 4. Nampak? Macam yang saya cakap tadi, kita punya attempt untuk simplify adalah supaya kita boleh cancelkan atas dengan yang bawah. Dalam kes ni kita ada x tambah 1 kuasa 1, x tambah 1 kuasa 4 kat sini. So ini kita boleh cancelkan dia. So maka ni tinggal kuasa 3 saja. Dan yang dalam kurungan tu, bila kita simplifykan lagi, kita akan dapat negatif 3x tambah 5 perkan dengan 2 set x tolak 1 darab juga dengan x tambah 1 kuasa 3. Okay. So yang mana I believe this one should be the final answer. Boleh. Okay. So by the way, kenapa saya terfikir untuk faktor kuasa yang rendah? Sebab saya nampak sini x tambah 1 ni boleh di-cancelkan dengan x tambah 1 yang dekat bawah ni. So dia boleh di-cancelkan atas dengan bawah kan. Sebab itu kita punya objektif untuk kita simplify. Okay.